Kira-kira 5 juta pengguna terputus bekalan air setelah 4 loji rawatan air Selangor dihenti tugas. Ia disebabkan oleh pencemaran sungai berpunca dari kilang yang sama. Bersama dalam Soal Rakyat membincangkan tentang penyelesaian krisis air Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fiza Sabjahan pada malam ini. Untuk makluman para penonton sekalian, Soal Rakyat telah pun menghubungi pihak Air Selangor dan juga Lembaga Urus Selangor untuk memberi ruang kepada mereka bagi bersama-sama membicarakan isu yang bakal dikongsikan pada malam ini. Namun kedua-dua pihak telah pun memaklumkan oleh kerana krisis masih lagi sedang ditangani, justru mereka belum lagi bersedia untuk tampil ke gelanggang Soal Rakyat pada malam ini. Namun jangan risau kerana pada malam ini kami bawakan 2 orang panelis yang sememangnya pakar dalam bidang masing-masing, yang mana seorang berkebolehan dan juga berpengalaman selama 33 tahun dalam bidang ekotoksologi dan juga ekologi haiwan liar, yang mana telah pun terlibat lebih daripada 300 penerbitan berkaitan ekotoksologi dan juga ekologi haiwan liar. Saya bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Ismail selaku Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Kami juga bersyukur kerana Prof sudi untuk bersama dengan kami pada malam ini. Sentiasa kerana dalam usaha memberi pendidikan kepada masyarakat. InsyaAllah. Dan kita juga bersama dengan saudara S. Piara Pakaran selaku Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan juga Tenaga Malaysia, yang 13 tahun berkecimpung dalam bidang NGO dan 17 tahun berpengalaman dalam bidang penyelidikan air dan juga tenaga Malaysia. Jadi apa khabar Cik Piara apa? Khabar baik. Okey. Baiklah, pada malam ini kita nak kongsikan, ini bukan isu yang baru. Malahan sejak daripada 5 hari yang lalu, rata-rata di laman sosial ataupun di mana-mana sahaja, bagi mereka yang tinggal di Selangor dan juga di Kuala Lumpur, isu air ini isu yang sememangnya hangat dan seringkali dibincangkan oleh mereka. Ada macam-macam persoalan, ada macam-macam komen yang seringkali dikongsikan. Jadi untuk soalan awal ini, untuk Prof dan juga saudara Piara, apakah tindakan sebenarnya menutup 4 loji rawatan oleh pihak Air Selangor baru-baru ini satu tindakan yang wajar bagi mengelakkan kesan yang lebih buruk kepada pengguna? Sebab sebagai pengguna ni kadang-kadang kita tak tahu apakah tindakan yang dilakukan ini betul ataupun tidak. Kalau saudara Piara nak jawab dulu, silakan. Kalau kita lihat ya dari segi prosedur, standard operating procedure, jika kualiti air yang kita ambil tu tidak menepati apa yang boleh dirawat oleh loji, kita biasanya akan henti tugas. Itu adalah prosedur yang patut dilakukan. Yang keduanya, bila ada bahan pencemar, mungkin tiba-tiba pengendali loji ternampak ada warna yang tak biasa ataupun ada bau yang kuat ataupun tumpuk minyak, maka mereka perlu hentikan dengan segera. Especially kalau ada tumpuk minyak dan sebagainya, sebab dalam proses kita rawat ni, bab terakhir adalah untuk kita tapis. So kalau bahan seperti yang berminyak ni masuk sampai penapis, loji kita mungkin terpaksa tutup sampai seminggu 2, yang menjadi impak yang lebih besar. So dalam proses perawatan air ini memang satu keputusan yang patut dibuat. Keputusan yang mungkin ramai yang tak suka, tapi sebagai profesional yang bekerja dalam bidang ini, sebab kita perlu tutup sebab nyawa rakyat lebih penting, sebab kita tahu bahan yang mengalir di depan tu. Sehingga kita tahu adakah kita boleh rawat dia atau kita boleh elak dia masuk dalam loji kita memang kena tutup. Ini memang tindakan yang wajar dan patut dilakukan. Bila kita bercakap tentang penutupan 4 loji ini, ia melibatkan 5 juta pengguna dan 1.2 juta pemegang akaun. Dan bila kita cakap tentang, tentu kita faham ia adalah bagus untuk keselamatan dan kesihatan rakyat, khususnya bukan rakyat saja. Pengguna ini bukan terdiri dalam kalangan manusia, tetapi juga kita bercakap tentang alam sekitar, apa yang berada di sekeliling kita. Tetapi Prof, bagi perkara ini yang bukannya perkara baru berlaku, isu ini dah 30 tahun seringkali dibincangkan, dan untuk tahun ini juga kalau kita lihat lebih daripada 5 kali perkara sebegini berlaku. Jadi bagaimana untuk kita melihat perkara ini supaya dipandang lebih serius oleh semua pihak berkaitan pencemaran ini, Prof? Okey, terima kasih. Yalah, seperti yang disebut tadi, pihak yang bertanggungjawab, kerajaan misalnya, kita nak memberikan atau menyediakan air bersih kepada masyarakat, itu tanggungjawab.
Jadi dalam proses menghasilkan air yang bersih itu, kita kena proses kerana kita bergantung pada air permukaan. Air permukaan ini tidak mencapai tahap air bersih yang kita nak, jadi kita kena proses. So, dua perkara penting yang saya lihat kenapa kita tutup selain daripada tercemar tadi, kita nak menghasilkan air yang bersih kepada pengguna dan menjamin kualiti air itu setahap yang sesuai. Sebab air ini sangat penting. 70% badan kita terdiri daripada air. Jadi kita perlu air untuk sistem dalam badan kita, untuk merawat tisu-tisu kita dan berbagai lagi. Jadi untuk kesihatan kita mesti dapatkan air yang bersih. Sebab itu kita lihat air penapis, air yang ditapis dan air macam-macam disebut supaya rakyat mendapat atau manusia mendapat air bersih dan peluang-peluang perniagaan pula timbul di situ. Yang kedua, mungkin kita belum mempunyai teknologi yang baik untuk mengatasi ataupun menapis air-air sekiranya tercemar begini dan tidak mempunyai satu reka bentuk yang mungkin sesuai untuk mengelakkan daripada air ini melintasi ataupun kawasan penapis. Jadi mungkin perkara ini kita perlu lihat untuk kita ubah suai. Sebab seperti yang dicakap tadi ialah perkara ini bukannya baru, dah lama. Dah lama dan rakyat tertanya. Mereka hanya terkejut selepas mungkin bergantung pada simpanan air mereka. 1 hari atau 2 hari, kalau keluarga yang besar itu 1 hari dah habis air. Barulah kelang kabut. Jadi sebelum itu mereka tak fikir. Ini kena ada satu program pendidikan dan begitu juga program kerajaan perlu ataupun pihak yang bertanggungjawab mestilah mempunyai satu sistem pemantauan yang baik. Jadi dalam alam sekitar ni sebenarnya dapat membantu kita. Kalau kita sebut selalu dalam kajian-kajian banyak disebut organisma di dalam air itu boleh menjadi petunjuk kepada sebarang perubahan alam sekitar. Seperti kita bincang tadi, kalau nitrogen itu tinggi akan beri kesan kepada algae misalnya dalam itu. Jadi panjang kalau kita nak cerita tentang ini, tetapi alam sekitar itu memang terkesan dan sebelum kita kata dia terkesan, dia sebenarnya membantu kita untuk memberi amaran bagaimana ataupun apakah status kualiti air itu. Kalau dia keruh, kalau dia sebagai dia bermuncul minyak dan sebagainya. Dan benda ini akan beri kesan kepada hidupan di air dan seterusnya dalam rantaian makanan mereka. Termasuklah haiwan yang lebih besar dan mungkin manusia. Sebanyak lagi kita boleh ceritakan nanti tentang bagaimana kesan pencemaran ini kepada alam sekitar dan memberi kesan pada manusia serta ekonomi. Okey. Bila kita cakap tentang kesan pencemaran ini terhadap alam sekitar, manusia dan juga ekonomi, kalau kita lihat pada tahun lalu tentang satu kes yang popular, kes pencemaran air di Sungai Kim Kim, dan saya kira ini juga sememangnya mungkin membuka mata ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tentang bagaimana kita harus celik dan tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Kami nak kongsikan juga sesuatu kepada anda dari segi contoh-contoh laporan bahan kimia tercemar di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor pada tahun 2019. Kalau dapat kita saksikan di kaca TV sekarang ini, ini antara jenis-jenis bahan kimia yang terdapat dalam pencemaran tersebut. Kalau mungkin Prof nak ulas sejauh mana kesan bahan kimia ini kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Kalau kita lihat, kita ada sebutannya adrictulin dan juga silin, iaitu sejenis bahan pelarut yang memberi kesan kepada kesihatan seperti merengsa mata dan juga ada banyak-banyak lagi kesannya. Kalau Prof nak kongsikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin kita tak tahu, ini antara kesan-kesan dan juga mudarat yang mungkin boleh disebabkan oleh pencemaran bahan kimia ini. Saya sebagai aktivis alam sekitar, kita melihat kesan kepada kualiti air dan hidupan yang hidup di sungai. Banyak kajian di sekitar Selat Tebrau, sungai-sungai di Johor, termasuk Kim Kim. Banyak kajian-kajian yang dah diterbitkan di jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa. Kalaulah kita membaca jurnal ini dan mengambil maklumat ini sebagai panduan, saya rasa sistem pemantauan kita akan menjadi lebih baik. Jadi peristiwa Kim Kim itu tidaklah kita tunggu sehingga
keadaan yang sangat mudarat, barulah kita tahu dia tercemar. Dan proses pembersihan itu sangatlah bahaya, sangatlah memerlukan perbelanjaan yang banyak dan sudah tentu merosakkan alam sekitar. Jadi apa yang kita dapat terangkan di sini, kesan kepada hidupan liar dan manusia juga, ikan-ikan dan sebagainya, hasil daripada pencemaran bahan kimia. Mungkin kita tidak rujuk kepada penerbitan-penerbitan yang kita terbitkan, makanya kita tidak menjadikan dia sebagai satu rujukan untuk melihat tanda awal. Sekiranya sedikit pun bahan kimia dimasukkan ke dalam sungai, sudah menunjukkan kesan perubahan kepada misalnya tingkah laku ikan, misalnya haiwan-haiwan lari, ataupun yang dah tinggi itu, tahap lebih tinggi itu warnanya berubah, dan haiwan mati. Algae satu organisme yang satu sel itu pun boleh memberikan kita petunjuk perubahan kualiti air misalnya. Baiklah. Jadi kajian-kajian begini patut dipahami bukan sahaja oleh pakar-pakar tetapi pegawai yang memantau, termasuk rakyat. Kerana apa? Program ini selalunya kalau saya melalui Persatuan Pencipta Alam, kita mendidik masyarakat, kanak-kanak sekolah misalnya, bagi memahami apakah berlaku kepada organisme apabila kejadian tumpahan minyak misalnya. Dalam alam sekitar kita, minyak, oil and grease ni, minyak ni sepatutnya kosong. Tetapi kalau kita tengok dalam sungai kita, ada tak sungai kita yang terutama di kawasan hilir yang tidak mempunyai minyak? Itu satu persoalan yang besar. Jadi pengetahuan itu kita mestilah gunakan, dan kita patut membuat satu pengubahsuaian, penambahbaikan untuk tidak berlaku pencemaran air. Okey. Kata kuncinya di sini adalah kesedaran itu juga. Pengetahuan dan kesedaran. Pengetahuan dan juga kesedaran. Pengetahuan yang harus diambil kira dan ambil tahu oleh semua pihak. Bukan saja pihak berwajib ataupun mereka yang pakar dalam bidang ini, tetapi juga oleh pengguna. Saudara Piara, kalau kita lihat banyak yang dikongsikan oleh saudara Piara menerusi awal itu sendiri, kan ada macam-macam komen-komen yang dikongsikan berkaitan tentang masalah pencemaran air di sungai ini. Kalau kita cakap tentang pencemaran ini sendiri, ia sememangnya boleh kita katakan satu sikap tidak bertanggungjawab yang boleh memudaratkan ramai dalam kalangan mereka yang terlibat, sehingga 5 juta pengguna di Selangor dan juga Kuala Lumpur yang kita cakap ini bukan sahaja dalam kalangan mereka yang sihat, tapi ini juga melibatkan golongan-golongan tertentu seperti orang-orang tua, mereka yang sakit dan sebagainya. Justru daripada perbuatan tidak bertanggungjawab ini menyebabkan berlakunya perkara sebegini yang memudaratkan ramai pihak. Dan kalaulah air ini diguna pakai oleh mereka ini, banyak juga mudarat-mudarat yang mungkin boleh disebabkan oleh pencemaran ini. Kalau Cik Piara nak kongsikan. Dari segi pemantauan kualiti air, saya rasa sistem yang kita ada ini cukup bagus untuk elak daripada bahan-bahan yang kita nampak. Ya. Tapi risikonya adalah jika kita ada bahan pencemar, tiada warna, tiada bau dan larut air. Ya. Ya, kita ada juga bahan-bahan logam berat yang boleh larut air, kita tak nampak. Ia boleh masuk dalam air kita. Sistem perawatan kita tidak dimuatkan dengan proses yang secukupnya untuk mengeluarkan logam-logam berat. Sistem yang kita ada ni sebenarnya lebih kepada sistem perawatan konvensional, yang di mana kita rawat pada bekalan air mentah kita yang kualiti yang bagus. Kenapa kita gunakan kaedah ini? Sebab contoh, kalau saya rawat air, kos saya dalam sekitar 16 hingga 20 sen setiap meter padu. Okey. Tapi kalau saya nak masukkan, mungkin kalau kandungan amonia mungkin nak jadi 5 ppm, maksudnya kos saya mungkin naik 20 sen, 25 sen. Okey. So dalam konteks perawatan ni, kita nak pastikan air mentah yang masuk dalam sistem kita ni adalah kualiti baik supaya kos yang kita bekalkan kepada rakyat masih boleh kita tampung. Contoh, kalau kita nak pakai desaline water, kita buat pengenyahan garaman. Okey, kos paling tinggi elektrik, dan yang kita rawat dan bekalkan sekarang 50 sen, 60 sen ya, 1 meter padu. Kalau kita nak pakai proses desalination, mungkin kos akan naik 3 hingga 4 ringgit setiap meter padu. Mampukah kita? Okey. Ya? So sebab itu kita tidak boleh mengalah kepada orang yang hendak mencemar. Sebab hak kita untuk dapatkan air dalam kualiti yang bagus. Dan mengapa pula kita nak kurangkan kualiti air mentah, naikkan kos rawatan kita, dan kita pula terpaksa bayar sebab mereka tidak hendak merawat sisa-sisa yang mereka lepaskan. Sebab
dalam konteks perawatan air sisa ni, yang paling penting untuk kilang-kilang adalah pelaburan. So mereka kena labur untuk pastikan sisa yang dirawat ni tidak mencemarkan alam sekitar ataupun mereka proses buat pre-treatment, perawatan dan hantar kepada agensi yang diberikan lesen untuk uruskannya dan kalau paling teruk kita hantar ke kualiti alam. Kita lupuskan di sana di tapak pelupusan sanitary supaya ia tidak bocor dan sebagainya. So ini memerlukan kos. Tapi peniaga yang tidak bertanggungjawab, yang bertanggungjawab tak ada masalah. Yang tidak bertanggungjawab, dia nak untung lebih. Nak untung lebih, lepaslah. Bila lepas, dia ada syarat. Satu, malam. Dua, tempat yang orang tak biasa pergi. Ketiga, musim tengkujuh. So, kenapa musim tengkujuh? Musim tengkujuh kita ada natural flushing effect. Bila hujan turun, kita akan lihat monsoon drain kita penuh. Sungai kita semua penuh, aliran penuh. So, apa-apa yang dituang tu kita panggil dia buat flushing. Ya? So, dia akan bawa cepat ke laut. So, ini susah kita nak kesan. So, bila mereka nak buat salah, mereka pun cari waktu-waktu yang sesuai. So, hanya mungkin percaturan mereka silap langkah yang kena tangkap. Okey, kena tangkap dan sebenarnya sikap tak bertanggungjawab ini sangat-sangat memudaratkan ramai pihak dan juga menyebabkan banyak perkara yang berlaku. Terputus bekalan air dalam tempoh sehari 2 hari mungkin boleh ada timbang taranya, tapi sehingga 5 hari itu juga mungkin boleh kesan yang besar juga kepada ramai dalam kalangan rakyat dan juga pengguna. Banyak lagi selain nak kita bincangkan dalam soal rakyat pada malam ini. Perbincangan kita semakin hangat. Pastikan terus bersama kami selepas ini di Soal Rakyat. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat pada malam ini, masih lagi membicarakan tentang penyelesaian krisis air di Selangor. Baiklah, sekarang ini sebenarnya saudara Piara nak kongsikan kepada kita semua penonton-penonton yang mana merujuk kepada Lembaga Urus Air Selangor atau LUAS, terdapat 6 sungai utama yang menjadi sumber bekalan air mentah di Selangor dan mungkin boleh kongsikan antara sungai-sungai mana yang menyumbangkan bekalan air mentah kepada yang paling besarlah di Selangor sendiri. Paling besar akan menjadi Sungai Selangor dan kita juga ada Sungai Bernam, Sungai Tenggis, Sungai Buloh, Sungai Klang lebih ke utara ya. Kalau kat selatan tu memang tercemar dan Sungai Langat. Dan kalau kita lihat 3 zon besar adalah lembangan Sungai Selangor, lembangan Sungai Klang dan juga lembangan Sungai Langat. Dan di hujung sekali kalau kita lihat yang hijau tu adalah kawasan tadan air, yang biru adalah saiz empangan. Kita akan lihat air yang terdadah. Okey, alright. Okey, tapi ini antara 6 sumber air utama. Tapi kalau kita cakap tentang sungai menjadi punca kepada pencemaran air sungai di Selangor, iaitu Sungai Sungai Gong. Selangor yang ini yang paling besar. Kalau kita nak ulas kepada pencemaran berkaitan isu Sungai Gong, kalau kita boleh kongsikan slide yang seterusnya, kalau saudara boleh kongsikan. Okey, kalau kita lihat di sini, Sungai Gong lebih kurang di kawasan di sini. Dan bila pencemaran dilepaskan, dia sampai ke Sungai Sembah. Dan bila dari Sungai Sembah dia cantum kepada Sungai Selangor, ya. Ini adalah kawasan muka saur untuk loji rawatan air Rantau Panjang. Dan yang kedua adalah muka saur untuk loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3. So, inilah yang menyebabkan kita mengalami gangguan bekalan air terbesar sebab Sungai Selangor ni secara keseluruhan membekalkan hampir 60% sumber air mentah yang kita perlukan untuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jarak daripada premis yang dikatakan melepaskan bahan tercemar itu pula? Lebih kurang lingkungan 20 km. So, yang pertama kena adalah loji rawatan air Rantau Panjang. Dan dari situ kita tutup yang lain. So, bila kita tutup ni, air ini memang akan terlepas ke laut kita lah, Selat Melaka. Dan bila kita tutup, pertama didetek di loji rawatan air Rantau Panjang, dan itu yang menyebabkan isu ini menjadi sangat serius. Sebab loji yang bahagian kedua ni, Sungai Selangor fasa 1 dan 3 adalah antara loji yang paling besar di Lembah Kelang. Okey. Itu yang menyebabkan kita terasa sangat bila terganggu. Okey, lokasinya 20 km daripada Sungai Gong tersebut. Kawasan muka saur. Kawasan muka saur. Okey, mungkin tadi Prof dah kongsikan juga. Prof ada menyebut tentang buffer zone ataupun zon penampan. Kalau boleh Prof kongsikan kepada penonton kita pada malam ini. Kalau kita tengok daripada rajah ini, katakanlah yang tanda hijau ni adalah kilang-kilang. Jadi sepatutnya mereka mempunyai satu sistem untuk menapis ataupun membuat rawatan kumbahan mereka sebelum dilepaskan ke sungai sekiranya dibenarkan. Dan mesti memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan.
had yang dibenarkan tu mesti dia patuhi. Kalau kita tengok ada yang saya tak tahu sejauh mana ni, dan saya yakin lebih banyak bangunan-bangunan di sekitar sungai itu yang tidak memenuhi peraturan ataupun panduan zon mampan ini. Yang mana bahagian tebing sungai itu mestilah tidak terlampau dekat dengan kilang. Jadi kalau berlaku limpahan misalnya, kalau mereka ada kolam rawatan pun akan masuk air. Jadi mesti ada jarak tertentu. Saya yakin pihak JPS, Jabatan Saliran dan Pengairan ataupun luas lembaga usaha itu mempunyai peraturan itu dan sebagai panduan untuk pihak berkuasa memantau kilang-kilang ataupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan supaya tidak terlampau rapat dengan sungai. Jadi zon mampan ini mesti dikuatkuasakan, mesti mempunyai satu sistem yang baik, mesti selamat sekiranya berlaku limpahan air misalnya, supaya bahan-bahan kimia tidak terus masuk ke sungai dan menyebabkan apa yang kita lihat sekarang. Bukan saja kilang, malah lain-lain aktiviti termasuk aktiviti pertanian. Mesti mempunyai jarak tertentu daripada sungai. Jadi zon mampan ini kita mestilah jaga dan mengikut peraturan yang sedia ada. Daripada penjelasan saudara Piara dan juga Prof tu tadi memastikan bahawa kita kalau ada pembangunan di sekitar kawasan pinggir sungai itu perlunya ada zon mampan itu bagi mengelakkan berlaku. Dia sebagai penapis ataupun sebagai sempadan antara sungai dengan aktiviti manusia. Baiklah, banyak lagi kita nak kongsikan dan daripada penjelasan saudara Piara dan juga Prof tu tadi, ia juga memberi satu ruang dan juga peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita memahami sebenarnya apakah yang harus kita sedar kalau berlaku perkara-perkara yang tidak diingini ataupun perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita rasa muskil, kita harus mungkin mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Baiklah, Prof dan juga saudara Piara dan juga penonton-penonton kita pada malam ini, sebelum kita nak teruskan soalan kita yang seterusnya ini, kami juga nak kongsikan sesuatu. Laporan yang dipetik dari Buletin Utama berkaitan premis yang melepaskan bahan tercemar ke sungai. Kita saksikan. Datuk Seri Amiruddin mempengerusikan mesyuarat di Ibu Pejabat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Ibu Negara. Arahan mengosong dan memulihkan semula tanah itu terkandung dalam notis pelanggaran syarat 7A Pejabat Daerah dan Tanah Gombak yang bakal diserahkan kepada pemilik premis Isnin ini. Tegasnya, kilang berkenaan pernah dikenakan tindakan kompaun RM60,000 atas kesalahan mencemarkan sumber air Mac lalu. Namun, pihaknya kekurangan bukti untuk mengambil tindakan tutup operasi. Rentetan daripada pencemaran Mac lalu itu, Lembaga Urus Air Selangor Luas dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran memeriksa kolam takungan banjir di Jalan B27 Rawang. Siasatan awal mendapati lokasi itu menyebabkan peningkatan pencemaran bau. Ketegasan kerajaan negeri juga akan menyaksikan inak meluas dipinda supaya denda RM500,000 akan dinaikkan ke RM1 juta. Jelasnya penguatkuasaan saja tidak memadai, sebaliknya memerlukan satu peruntukan undang-undang yang lebih tegas agar wujud kesedaran dalam kalangan masyarakat. Sedikit rumusan daripada laporan tersebut tentang kilang yang sama pernah dikompaun RM60,000 dan dengan kerana kurangnya bukti, kilang tak dapat ditutup. Ulasan daripada saudara. Kalau kita lihat ini data daripada PBT pihak berkuasa tempatan yang mengatakan ada hampir 50% kilang-kilang haram dan establishment macam ni, premis begini memang kita tak tahu apa yang berlaku di dalam sebab dia dibina dan mereka lakukan aktiviti perniagaan di dalam. Dan kalau mereka lepaskan sisa, yang pertama sekali, bagaimana kilang ini dibiarkan wujud dengan bekalan air, bekalan elektrik, ya. Dan yang keduanya, bagi saya, setahu saya, kalau pihak berkuasa tempatan tidak mengenakan cukai, duit lesen ini semua adalah pendapatan mereka. So kalau mereka bukan yang diluluskan, kenapa masih biarkan mereka beroperasi? Dan kami juga dapat tahu daripada siaran media mereka hampir 6 tahun dah, ya. Dan kalau kita nak bagi waktu untuk mereka berhijrah, berpindah kepada zon pelesenan, mungkin dalam setahun, 2 tahun saya rasa masih kita boleh faham. 6 tahun. Ya, dan mereka berada di lokasi yang boleh menyebabkan risiko kepada bekalan air mentah. Dan ini yang kita tak nak.
Yang keduanya juga kita ada masalah pegawai PBT sendiri bukan pegawai alam sekitar. Dan tugas mereka berlainan. So kekurangan pengalaman dan juga pendidikan mengenai isu ini juga boleh menjadi satu penghalang. Kurang pengalaman mengenai isu ini juga satu perkara menarik untuk diulas. Kalau mungkin Prof boleh juga ulas daripada laporan yang telah pun dikongsikan menerusi buletin utama itu tadi. Saya melihat ini satu yang tak kena dari segi semasa pembangunan dan perancangan kawasan. Sebab itulah saya rasa komuniti sangat penting. Saya dalam alam sekitar ni, kita melihat petunjuk-petunjuk biologi. Sama ada alge ataupun siput ataupun ikan dan sebagainya. Tetapi manusia juga termasuk. Kalau satu pembangunan itu kita melibatkan komiti jawatankuasa penduduk misalnya, kita tahu apa bangunan yang akan dinaikkan, pokok yang ditebang tu untuk apa. Jadi mungkin jawatankuasa surau, penduduk tempatan, PIBG sekolah dan sebagainya, dia boleh bersuara, boleh bertanya, memberi pandangan apakah projek yang akan dilakukan. Kemudian kalau mereka dah faham, mereka kena tahu apakah kesan pada mereka. Misalnya kalau pendidikan diberikan pada masyarakat, saya yakin pelajar sekolah faham, mereka tahu, tetapi mereka tidak ada laluan untuk bersuara. Bangunan tidak boleh dibina terlampau rapat dengan sungai misalnya, seperti yang kita bincangkan tadi. Air kumbahan, kilang-kilang tertentu dari jenis-jenis kilang yang mana kita perlu ada kolam rawatan supaya bahan effluent, bahan kumuh yang dibuang, bahan yang dibuang tu, air yang dibuang tu, effluent yang dibuang tu diproses, diberi rawatan sebelum dilepas ke sungai. Jadi bila rakyat faham benda ni, apa-apa berlaku di persekitaran, mereka boleh maklumkan pada pihak berkuasa. Satu lagi saya nak tambah, misalnya pegawai pemantau daripada pihak PBT tidak mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang perkara pencemaran dan mereka bergantung kepada Jabatan Abatan Alam Sekitar. Mungkin sampai masanya, mungkin dah pun dibincangkan, kita buat satu badan yang misalnya pihak pasukan yang memantau kualiti alam sekitar. Yang mana terlibat beberapa agensi alam sekitar, agensi polis misalnya, PBT, yang mana mereka boleh membuat rondaan dan melaporkan apakah perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran, kemudian mencari sumbernya, kenapa, dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Tidaklah terlambat sehingga pencemaran sudah berlaku, pusat lawatan air loji lawatan air mesti ditutup dan penduduk terutamanya Kuala Lumpur dan Magelang sampai berapa juta tidak dapat sumber air bersih. Sebab kita bincang tadi, air sangat penting dalam kehidupan kita, bukan saja untuk minum tetapi untuk kegunaan harian. Dan bagi yang disebut tadi, orang-orang yang memerlukan, orang tua, warga emas, orang yang sakit, hospital, dan terutama sekarang kita menghadapi COVID-19 ini, memerlukan air. Dan kejadian ini tak sepatutnya berlaku pada masa ini. Okey. Daripada awal kita bincangkan dan ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan rakyat kita, apatah lagi kalau kita merujuk kepada laporan yang kita baru saja kongsikan tadi. Saudara, kalau kita lihat kes ini melibatkan banyak agensi di peringkat pusat dan juga kerajaan negeri. Premis tersebut tadi dilaporkan tidak memohon lesen sejak daripada tahun 2014 tetapi masih lagi beroperasi sehingga tahun 2020 ni. Komen Saudara Piara. Ini memanglah kita panggil grey area. Dan kalau kita nak tunggu Jabatan Alam Sekitar ambil tindakan sebagai contoh, ya, memanglah kita tahu kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling dan ia memberi kuasa kepada Jabatan Alam Sekitar untuk menangkap orang yang mencemar. Dan pada waktu yang sama kita ada PBT. So apa yang kami telah pun cadangkan, especially dengan isu-isu yang berlaku sekarang, pada hari Isnin yang lepas, kami telah menghantar mengutus surat kepada Perdana Menteri dan juga semua Menteri Kabinet. Sebab kita tak nak terlepas salah seorang, nanti kata ada yang tak dapat. Ya, kita beri pada semua, kita berikan dua perkara penting yang mereka perlu lakukan dahulu. Yang pertama adalah untuk tambah satu seksyen baru di Akta Kualiti Alam Sekeliling, di mana jika berlakunya pencemaran, ya, setiap pihak yang terjejas boleh menuntut
dengan sekali dengan kes Mahkamah Jabatan Alam Sekitar. Tak perlu buat kes baru. Ya, di mana sekarang kalau seorang pesalah tu ditangkap, dia perlu bayar denda. Yang keduanya, dia kena bayar kos pembersihan. Contoh, sungai tercemar. Jabatan Alam Sekitar atau luas mengeluarkan duit untuk membersihkan sungai. Itu kita boleh tuntut di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Tapi kerugian yang dialami oleh contoh syarikat perawatan air, industri-industri yang menggunakan air untuk beroperasi. Contoh, kalau kita nak buat sarung getah. Ya, sekarang memang hot cake ya. Kita perlukan sarung getah sebab COVID. Dan kalau mereka tak dapat beroperasi, ia mengganggu. So mereka semua ni sebenarnya boleh tuntut. Dia perkara kedua yang sangat segera perlu dilakukan adalah untuk meningkatkan kaedah siasatan dibuat. Sebab kita lihat contoh di Kim tadi, ya, orang yang ditangkap adalah pemandu lori dengan jaga, tak masuk akal. Siapa dalang di belakang? Ya. So mungkin sebab itu baru-baru ni ada unit khas ditubuhkan dengan kerjasama pihak tentera dan polis. Dan ini dapat membantu kita bertukar dari siasatan berpandukan alam sekitar kepada jenayah juga. So, bila kita nak tangkap orang di belakang tu, kita perlukan kepakaran yang lebih. Penguatkuasaan. Yes. So dalam konteks ini juga, untuk jangka masa panjang, kita meminta PM untuk melihat kepada Jabatan Alam Sekitar untuk membangunkan satu sistem pangkalan data di mana kita lihat kemasukan bahan kimia, sumber dihasilkan atau kita import, sehingga kita gunakan hasil sampingan, semuanya kita rekod. Siapa-siapa yang beli, kita ada dalam rekod. Okey. So, kalau yang haram nak pakai pun, dia kena masuk rekod. So, dalam rekod tu dia tadi, ini bukan syarikat yang berlesen, yang berdaftar. So, kita boleh tangkap. Dan konteks sama juga, kita meminta kerajaan untuk membawa Jabatan Alam Sekitar latihan kepada pegawai-pegawai PBT untuk kenal pasti lokasi-lokasi yang sensitif ni, apakah syarikat-syarikat yang sedang beroperasi, dan kita masuk dalam pangkalan data. Okey. Dan yang ketiga, kita minta mereka untuk memastikan kaedah standard pelepasan air ini kita ubah. Okey. Sebab apa yang kita buat sekarang, kita ada satu sistem, semua orang melepas ke sungai. Tapi masalahnya sungai kita ada had tampung. Had tampung kita dah melepasi. Sungai akan tercemar walaupun kita ikut sistem yang sudah ada. Ya. So ini antara yang kita sudah berikan kepada PM, kita harapkan yang terbaik. Okey, sangat jelas apa yang dikongsikan saudara Piara itu tadi, dan kita harap ini juga dapat memberi maklum balas dan satu kelegaan kepada penonton kita. Kita nak dengarkan juga sebenarnya pandangan ataupun persoalan daripada penonton-penonton yang sempat dikongsikan di laman sawang Instagram semalam. Ada antara mereka yang berkongsi soalan yang mungkin boleh dijawab oleh panel kita pada hari ini. Kita saksikan soalan yang pertama dahulu. Soalannya, okey, daripada Spirit_RO86, apakah penyelesaian jangka panjang untuk elakkan perkara ini berlaku selain tindakan sedia ada? Siapa yang nak, kalau saudara Piara boleh kongsikan? Kalau di sini, apa yang berlaku di Selangor, ya, kita tak dapat lari daripada isu ini sehingga Langat duk siap. Itu masalah kita. Margin simpanan kita rendah. Okey, di bawah 5%, ada tempat memang 1% saja. So, bila kita nak buat Langat 2 melalui banyak proses politik yang ia dilewatkan. So, sepatutnya Langat 2 beroperasi pada tahun 2014. Dan dilewatkan sehingga sepatutnya akhir tahun 2019. Tahun lepas bekas Menteri Air mengatakan ia akan lewat sebab rangkaian paip hanya akan siap 2021-22. Bermaksud 2 tahun lagi kita masih hidup dalam risiko yang sama. Sebab Sungai Selangor membekalkan 60% sumber air mentah. Kalau contoh sekarang Langat 2 beroperasi, ya, situasinya akan berbeza. Kalau Sungai Selangor terjemah, jumlah akaun yang terjejas mungkin dalam 600,000. So dalam 600,000 ni, dalam sistem bekalan air juga kita ada apa yang kita panggil interconnectivity. Zon-zon ni kita interconnect. So kita mungkin boleh kurangkan lagi kepada dalam mungkin 500 atau 400,000. Sebab tugas utama bekalan air adalah untuk minimumkan risiko. Okey, baiklah. Ada banyak lagi sebenarnya cadangan-cadangan penyelesaian nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton Soal Rakyat pada malam ini. Kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama dengan kami dalam Soal Rakyat pada malam ini, dan kita masih lagi membicarakan tentang penyelesaian krisis air Selangor bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Ismail dan juga saudara S. Piara Pakaran. Okey, Prof, kalau kita nak cakap
sebelum kita berehat tadi ada beberapa jalan penyelesaian yang dikongsikan oleh saudara Piara. Tetapi ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan penonton-penonton dan juga rakyat di Malaysia. Dan mereka agak keliru. Kalau kita lihat ada banyak pihak yang terlibat tetapi tiada jalan penyelesaian bersepadu. Jadi adakah dengan meningkatkan jumlah denda dan hukuman boleh dianggap sebagai penyelesaian untuk jangka masa panjang ini, Prof? Terima kasih. Soalan itu sangat popular. Semua orang nak denda, nak punishment, nak denda. Pada saya lah, itu terakhir sekali. Kalau kita dah denda orang, itu terakhir sekali. Tetapi perkara sudah berlaku. Dan kesannya sudah ada. Apa yang kita perlu ialah sebelumnya. Betul saya sebut tadi, pemantauan sangat penting. Kita kena ada satu agensi pemantauan yang efektif. Lepas tu barulah laporan kita sampai pada satu central agent yang mana kita boleh buat satu tindakan cepat. Kalau tidak, kita sibuk dalam keadaan sekarang, semua orang bekerja sibuk. Kalau tengok masyarakat Kuala Lumpur, bangun pagi awal, pergi kerja, balik, tinggal anak dekat tempat lain, tiba-tiba dengar air tak ada, semua kena balik. Jadi masalah kepada kalau kita lihat yang ujung sekali ekonomi negara. Tetapi rakyat ataupun pekerja-pekerja ini dia melihat masalah dia. Dia kena balik dan melibatkan kos dan sebagainya. Jadi rakyat nak melihat tidak ada masalah sepatutnya. Mereka mendapat bekalan air yang sempurna, air yang bersih dan sebagainya. Jadi semua jabatan yang terlibat mesti bersatu, berkongsi maklumat segera. Sebab itu sekarang kita ada sistem komunikasi yang baik. Jadi saya tidak nampak kalau kita berkongsi maklumat, berkongsi data, kita dapat buat. Cuma kita mencari sekarang apakah atau siapakah agensi untuk menguruskan perkara ini. Adakah pihak Jabatan Bekalan Air ataupun pihak mana yang lebih berkuasa untuk menguruskan perkara ini. Adakah ada pertindihan tertentu yang menyebabkan ia menyukarkan kelancaran proses-proses ini, Saudara Piara? Pengalaman saya pertindihan itu memang ada sebab ramai yang tanya saya tentang isu ni. Saya kata di Malaysia ni agensi-agensi kerajaan kita ni sangat teritorial ya. Kalau kita lihat haiwan ada sifat teritorial tapi agensi kita lagi kuat dia punya sifat teritorialnya. So itu yang menyebabkan kita ada masalah sebegini tapi mereka cepat tuding jari. Bila isu sebegini kita lihat dua-dua pihak akan tuding jari dan bila masuk pihak ketiga dia pun akan tuding jari ke tengah dan tak ada orang yang nak ambil tanggungjawab. Tapi isunya semua orang sepatutnya bekerjasama menyelesaikan masalah yang sama. Dan waktu yang itu juga kita akan ada cadangan. Kita tubuhkan satu agensi baru. Saya rasa ini akan mengeruhkan lagi situasi. Sebab untuk sungai kita dah ada agensi yang sudah pun lama beroperasi, mempunyai data yang cukup bagus, yang antara buku-buku laporan-laporan 50 tahun ni penggunaan air dan sebagainya dari Jabatan Pengenalan Saliran sebagai contoh ya. Kita ada banyak laporan-laporan yang kita boleh ambil dari mereka dan gunakan. So kalau kita buat satu agensi yang baru maksudnya apa akan berjadi kepada agensi yang lama tu? Ya, kita tak nak agensi ini redundant ya, tindih tugas sangat. Dan kalau kita rujuk kepada akhbar berita harian yang dikeluarkan semalam di muka hadapan, dapat jelas kita bacakan di sini, Seri Paduka Duka Cita mahu tindakan tegas. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita kes pencemaran ini. Tindakan tegas ini yang harus dilakukan ataupun dikenakan terhadap mereka yang tak bertanggungjawab ini. Sampai yang di-Pertuan Agong pun telah bertitah. Mungkin boleh kongsikan. Kalau kita lihat ya, biasanya kalau kita lihat yang di-Pertuan Agong ataupun pemerintah negeri, Sultan, pihak Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan takkan masuk campur isu-isu pentadbiran ya. Tapi bila mereka lihat rakyat mereka sengsara, mereka sendiri pun terpaksa keluarkan titah. Dan saya rasa baginda-baginda pun rasa terikat tangan. Ya, saya rasa titah yang diberikan itu cukup mengingatkan kita bahawa kalau kita ingkari titah itu maksud kita derhaka ya. Janganlah kita nak benda ni berulang sekali lagi. So saya rasa pihak agensi-agensi kerajaan ni ambil maklum dan kita kena pastikan apa yang kita lakukan selepas ni adalah tersusun, bekerjasama dan kita elakkan benda ni berulang dan jika berulang pun kita buat secara profesional. Sebab as I said, situasi margin simpanan masih teruk dan perkara ini hanya memerlukan
sedikit je kemalangan atau sebagainya boleh berulang, terutamanya di Sungai Selangor. Ini merujuk kepada semua pihak harus memandang serius terhadap apa perkara yang berlaku sekarang ini. Dan ada juga dalam kalangan pengguna yang sebenarnya menyuarakan hasrat mereka untuk menyaman kerajaan negeri dan pihak yang mencemari sungai. Adakah tindakan itu boleh dilakukan ataupun tidak? Prof. Inilah, saman menyaman ni bukannya satu budaya yang baik, kan? Yang penting ialah kita rujuk balik kepada titah tuanku tadi, Julai 15 daripada ke baginda Yang Bertuan Agong. Perhatian tu patut diambil segera oleh semua pihak yang terlibat, dan secara sukarela ke hadapan, bertanggungjawab dan cuba membuat satu penyelesaian. Kalau kita lihat peristiwa Kim Kim, sudah ada perbincangan untuk melihat semula undang-undang atau kualiti alam sekitar. Sejauh mana perkara itu berlaku? Kalaulah Yang di-Pertuan Agong menyuarakan perkara ini, saya merasakan tindakan segera patut dibuat, dan untuk mengelakkan daripada pandangan ataupun keluhan masyarakat masa akan datang. Kita tak nak berulang lagi. Tentang saman tu, saya kata tadi macam penalti tu, hukuman tu adalah terakhir sekali. Apa yang kita perlu buat untuk mengelakkan perkara ini berulang, kita mestilah merujuk kepada apa yang kita bincang tadi, mengadakan satu sistem untuk pemantauan, mengikut peraturan yang sedia ada. Kita bercakap adanya kilang haram, kenapa berlaku, dan semua ini patut diselesaikan segera. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan apa yang masyarakat rasa sekarang. Jadi apa yang dititahkan oleh tuanku itu tidak boleh sekadar diletakkan di muka depan surat khabar, dan sepatutnya kita kena ambil tindakan segera. Okey. Itu pandangan saya sebagai rakyat. Dan kalau kita bercakap tentang kita juga sebagai rakyat, ada dalam kalangan pengguna, kalau kita letakkan saman itu sebagai yang terakhir, tapi ada yang mengatakan bahawa mereka bayar bil tiap bulan, tapi kalau dah bayar bil tu, dalam tempoh 5 hari tak ada air, kadang-kadang terpaksa menumpang di rumah saudara, kita bagi sikit duit, ataupun terpaksa keluar, duduk di hotel dan sebagainya, mengeluarkan duit. Adakah sebarang ganti rugi ataupun pelepasan pembayaran bil air untuk bulan itu boleh diminta kepada badan-badan yang bertanggungjawab ini? Kalau kita lihat yang bab tuntutan, itu yang kami minta PM, Perdana Menteri, untuk lihat kepada cadangan kami masuk seksyen baru dalam sesi akan datang. Tahun depan kita boleh laksanakan. Tapi dalam sektor air ini, industri perkhidmatan air, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 tidak membenarkan kita untuk buat tuntutan. Sebab ini kejadian luar jangkaan. Syarikat air tidak boleh dipersalahkan. So sebab itu bagi melihat bila kita nak ambil tindakan tu, kita nak dia berat, biar Jabatan Alam Sekitar membenarkan tuntutan ini dibuat sekali kepada pesalah. Dan Jabatan Alam Sekitar juga mempunyai kuasa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling untuk membekukan aset-aset pesalah. So bila kita ada satu kes mempunyai saiz amount yang perlu dibayar, kita boleh bekukan aset mereka. Dan kita ambil tindakan mengikut tu. Dan kalau memang ada pihak juga mengatakan kita boleh saman secara individu. Ya, kita boleh saman agensi kerajaan, tapi kita perlu ingat yang kita saman agensi kerajaan yang mereka bayar kepada kita sebagai tuntutan adalah duit cukai kita. Tapi yang pesalah tak bayar. So Saudara biara, kita bercakap ni dalam konteks bahawa tidak semua dalam kalangan kita ini mempunyai kemampuan yang sama. Ada dalam kalangan kita bila berlakunya krisis sebegini, memang waktu kecemasan, tapi mereka terpaksa mungkin mengeluarkan duit simpanan ataupun mereka terpaksa meminjam dengan orang lain untuk membeli bekalan air yang ada. Mungkin ramai yang tahu bahawa tular di Selangor pada hari Jumaat yang lepas habis bekalan air mineral yang diguna pakai sebab tak ada tabung kecemasan itu sendiri. Jadi sebagai pengguna dan juga rakyat, mereka juga ingin hak mereka dibela apabila berlakunya perkara-perkara sebegini walaupun di waktu kecemasan. Apa agaknya yang boleh kita beri satu solution kepada pengguna-pengguna? Untuk isu dengan syarikat air memang mereka tak ada. Apa yang mereka boleh lihat, beri tekanan kepada wakil-wakil mereka yang mereka pilih untuk pastikan undang-undang ini diluluskan supaya bila berlaku situasi sebegini, hak mereka juga terbela. Sebab memanglah bila tak ada bekalan air,
terutamanya di rumah-rumah yang kandungan isi rumah ya, orang yang duduk di rumah itu ramai dan dia duduk di bangunan bertingkat, biasanya tak akan cukup bekalan airnya, tangki akan habis dengan cepat. So dalam konteks itu memang isu kos bila berlakunya gangguan bekalan secara berkala. Ya, ini bukan sekali dua kali setahun ya. Hampir dalam beberapa bulan kekerapannya sangat tinggi. Yang ini menyebabkan kos mereka akan meningkat dan perjalanan hidup mereka juga terganggu. So saya rasa bukan saja kami pun dapat tugas kami memberi tekanan kepada kerajaan. Mereka pun boleh beri tekanan dari wakil-wakil yang mereka pilih. Pastikan hak mereka terpilih. Okey, ada satu lagi persoalan daripada penonton-penonton kita di laman sawang Instagram yang nak kami kongsikan kepada anda. Persoalan anda yang kami bawa ke program ini. Kalau boleh kita bacakan sekarang ini daripada TheRealman_Adam. Katanya, apakah inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah air pada tahun akan datang? Ini yang memang ramai orang nak dengar. Kalau Prof boleh ulas dan kemudian Saudara Piara juga boleh tambah. Silakan Prof. Saya melihat ini kerajaan boleh buat janji. Tak ada masalah, tak berulang dan sebagainya. Membuat undang-undang, bayar pampasan, macam-macam boleh buat. Tetapi adakah itu menyelesaikan masalah? Sebab tu saya merujuk kepada yang asas. Nombor satu, kita bergantung kepada air permukaan. Air permukaan ni mestilah bersih. Kedudukan loji dengan hulu sungai mesti dilihat secara serius. Apakah faktor-faktor yang bakal ataupun berkemungkinan menyumbang kepada pencemaran sebelum sampai ke loji. Ini adakah kita lihat kawasan tadahan, sekarang ni air kita banyak. Masa depan kita tak tahu. Kawasan tadahan air itu adakah cukup dan adakah takungan air yang kita ada itu berada pada tempat yang betul dan kawasannya disempadan dengan baik dan dijaga. Sebab kita tak nak kawasan itu tidak menerima atau tidak menakung air yang cukup dan tercemar. Bayangkan kalau katakanlah contoh dia bina, kita punya kawasan kilang hutan kelapa sawit di dalam hutan yang agak ke dalam. Kemudian dibinakan kilang kelapa sawit di situ. Dan sungai itu adalah kelas 1. Kawasan kelas 1. Hulu sungai kebanyakannya adalah kawasan-kawasan yang kelas kawasan yang indeks sensitif alam sekitar kelas 1 yang tinggi yang mana sepatutnya air itu kelas 1 yang kita boleh minum terus. Adakah logik kita membina kilang kelapa sawit di situ contohlah? Adakah logik kita membenarkan pembangunan sampai ke tebing sungai sehingga tidak ada zon mampan tadi? Perkara-perkara ini kita patut lihat dan kita pulihkan. Kalau saya daripada Satuan Penciptaan Alam, kadang-kadang kita pergi tolong tanam pokok di tebing-tebing sungai. Dan di Malaysia sekarang sudah ada syarikat-syarikat peladangan yang sudah secara sukarela reserve sungai itu dipelihara. Jadi perkara-perkara ini kita patut berikan pendidikan, pengetahuan, kita kena bagi galakan supaya kita dapat menghalang daripada pencemaran terus berlaku. Kalau kita setakat nak denda orang, kita dapat tangkap satu, padahal kita ada 10, 100 kilang lagi, macam mana kita nak selesaikan? Maknanya itu yang cakap tadi, yang tiap-tiap 3 bulan, 4 bulan ada kes. Kilang yang berbeza. Hujan lebat, dia membawa najis ayam misalnya masuk ke dalam sungai. Ini perkara-perkara yang kita patut lihat. Saya melihat semua pihak yang terlibat dalam mengawal pembangunan ini patut segera mengambil tindakan. Kalau titah sultan, saya cukup sensitif dengan titah sultan ini. Kalau yang melihat Seri Paduka Amerika yang sudah mengeluarkan perkataan-perkataan begini, saya rasa semua pihak kena mengambil tindakan. Dan untuk kebajikan rakyat pada masa depan. Jadi tidak ada keluhan berulangan. Kalau tidak, kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kita dapat mesej gangguan bekalan air. Kerana loji tidak boleh berfungsi dan sebagainya. Jadi perkara ini rakyat yang dikatakan tadi, perkataan muak. Saya pun lupa. Keliru. Jadi, keliru. Dia tak mau dengar dah benda itu dan akhirnya dia tidak akan percaya lagi kepada pihak yang menguruskan. Ini kita tak mahu. Sebab ini pihak yang menguruskan, dia mesti memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan rakyat nak mendapatkan air yang bersih untuk menjaga kesihatan yang bersih, untuk kesihatan yang baik dan untuk bekerja menghasilkan ekonomi negara yang baik.
Ya, ini yang semua adalah rantaian yang kita patut lihat akibat daripada pencemaran air. Jadi kita tak boleh ulang. Kita kena selesaikan yang asas, yang asas tu kita kena selesaikan segera. Baiklah. Apa yang perlu adalah kerjasama daripada semua pihak. Rasa bertanggungjawab. Kita perlu juga sedar dan juga perlunya ada pengetahuan dalam isu ini. Jadi saudara Piara, mungkin boleh kita kongsikan secara rumusan melalui topik kita pada hari ini, bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan krisis air di negeri ini dan juga persiapan rakyat sendiri jika berlakunya perkara-perkara sebegini, apa yang perlu mereka lakukan? Kalau kita lihat, perkaranya agak senang. Untuk Selangor, tak bermaksud para penonton mungkin rasa kenapa kita cakap pasal Selangor saja. Negeri lain ada masalah pencemaran, tapi kita kena lihat dia di Selangor dan Kuala Lumpur ni kepadatan penduduknya tinggi. Sebab itu bila berlaku satu sungai yang tercemar, impaknya besar. Dan biasanya risiko kita sekarang adalah Sungai Selangor, Sungai Langat, Sungai Semenyih. So apabila agensi kita buat penguatkuasaan, ini 3 tempat berisiko tinggi. Yang paling tinggi adalah Sungai Selangor jika ia berlaku sebelum loji perawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3. Okey. Ya. Dan ini patut diutamakan. Kalau nak simpan air di rumah, kena ingat air perlu ditukar. Ya, yang keduanya kalau nak elakkan pembiakan nyamuk, kita boleh potong plastik tu, tutup kat atas air tu, dia macam melekat tu. So kita elak nyamuk membiak. Okey. Yang ini kita boleh perhatikan. Kalau nak tak ada air hujan, especially kalau yang ada dekat landed property, boleh guna kaedah sama, tutup dengan plastik sebab kita tak nak nyamuk membiak menjadi masalah lain pula. Okey, baiklah. Saya kira itu satu rumusan yang cukup-cukup lengkap daripada perbincangan kita pada hari ini dan banyak kita kongsikan agar semua perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat yang berguna dan semoga mereka yang tidak bertanggungjawab itu juga terus sedar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Pecinta Alam Malaysia, dan Saudara S. Piara Pakaran, Presiden Persatuan Pendidikan Air dan Tenaga Malaysia. Baiklah, sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Soal Rakyat. Assalamualaikum.